you, boleh on. Boleh. Sorry. Assalamualaikum rakan Facebook. Dah hampir 3 minggu saya tak bersua kerana sibuk dengan dunia, sibuk dengan akhirat. Jadi hari ini alhamdulillah ini kali kedua saya buat live Facebook. Yang pertama dengan masjid di Selayang. Ini kali kedua. Hari ini saya nak bincang tentang satu benda yang sangat interesting, iaitu satu buku, nama dia Buku Bunyi. Buku Bunyi adalah buku yang pertama kali saya pernah jumpa di mana-mana saya pergi, tentang macam mana kita nak pronounce, nak sebut dengan tepat. Sebab tiap-tiap bahasa ada cara untuk menyebutnya dan orang mudah faham. Jadi ini adalah kenangan macam mana kita nak bunyi sebutan Inggeris mengikut ejaan yang dia bukan banyak ejaan Melayu, dia berbeza. Dan kita dapati ada 3 benda: bercakap, menulis dan membaca. Ini kita kena ada master 3. Untuk nenek kita hanya bercakap, menulis tak pandai. Jadi kita sekarang ni kita kena tulis, kita kena baca, dan saya rasa kita ada sekarang ni ada satu rintangan untuk progres ini dengan adanya Facebook, WhatsApp yang bahasanya tulis separuh-separuh saja. Jadi bersama saya ini ialah Coach Riz, iaitu seorang motivator. Saya kata motivator ni dia, kalau sekolah dia bagi cikgu. Dia ni English or language motivator dengan isterinya Coach Shah, yang dah beredar di seluruh negara untuk share cara-cara untuk belajar bahasa Inggeris dengan cara yang praktikal, yang mudah belajar. Saya masa saya belajar tahun 60-an di sekolah menengah, cikgu punya sekarang, cikgu saya dia ajar ikut struktur yang boring. Sama ada history, mathematics, English, semua serupa, boring. Tetapi Coach Riz dengan Coach Shah ni, dia tengok masalah bahasa ni harus diselesaikan atau cari jalan mudah, orang mudah belajar dengan seronok. Jadi saya kata dia ni motivator bahasa. Jadi buku ini ditulis oleh mereka berdua. Dia cuma ada 200 perkataan yang harus kita master dan sangat-sangat interesting. Jadi saya nak share dengan Coach Riz, boleh share dengan kita apa yang kita pelajari daripada apa yang mereka selama 15 tahun berkecimpung dalam nak mendidik secara informal untuk memahami dan menguasai bahasa Inggeris. Jadi Coach Riz, welcome to the show. Thank you, Coach. Thank you, Coach Zack. Yes. Ini kita selalu cakap dengan kesihatan. Yes. Jadi sebenarnya nak menguasai kesihatan, kita kena kuasa bahasa Inggeris. Salah satu bahasa yang mempunyai banyak maklumat tentang kesihatan. Kalau kita tekan Google, any word on kesihatan akan keluar beratus ribu papers, research dan sebagainya. Jadi kalau saya nak follower saya juga, mungkin anak-anak follower saja, rakan-rakan saya, kita cuba tambah peningkatan kefahaman bahasa, penggunaan bahasa supaya kita boleh tambah ilmu lagi. Jadi cuba Coach cerita sikit apakah yang memotivasikan anda untuk menghasilkan buku ini? Okey, baik. Terima kasih Coach Zack sudi mengundang kami ke studio Sihat Outreach. Jadi basically straightforward, Coach Zack, apa yang kami nampak pada ketika ini adalah di dalam dunia ni dan juga untuk akhirat, Nabi pesan nak berjaya kena ada ilmu. Untuk berjaya dunia ilmu, berjaya akhirat pun ilmu. Okay. Jadi hari ini bahasa ilmu adalah salah satu bahasa ilmu adalah bahasa Inggeris. Okay. Apa yang kami lihat sejak kami mengendalikan program bahasa Inggeris selama ini adalah pelajar-pelajar di Malaysia, dewasa, rendah, menengah, apabila mereka mahu mendapatkan ilmu daripada bahasa Inggeris, mereka menghadapi satu halangan, iaitu membaca dalam bahasa Inggeris. Okey, nak membaca buku bahasa Inggeris, 2 halangan. Yang pertama, untuk memahami perkataan itu. Nombor 2, bahasa Inggeris ni bahasa yang sangat pelik, nak membunyikan perkataan. Jadi apabila cuba membaca, nak bunyi tak boleh, faham pun tidak, maka give up. mereka give up. Jadi kami nampak itu sebagai satu jihad kami lah, nak membantu rakyat Malaysia. Bukan sekadar nak mahir bertutur, basicnya adalah membaca. Sebab kami dah follow Coach Zack ni dah lama dan melihat Coach Zack ni antara ciri-ciri kekuatan beliau boleh menyampaikan ilmu kesihatan secara santai, secara berilmiah, kerana beliau mahir membaca, suka membaca dan banyak membaca, dan sumber-sumber ilmu tu banyak.
Jadi selain Coach Zack yang interview saya pun nak interview Coach Zack juga. Oh, okay. Iaitu nak tanya macam mana sebagai seorang budak kampung di Kuala Sungai, Alok Start Kedah, Kampung Bendang, boleh mahir berbahasa Inggeris, dan kalau tuan-tuan yang mungkin mengenali Coach Zack, beliau mahir berbahasa yang banyak-banyak bahasa lain. Saya lihat antara ciri-ciri seseorang itu untuk sihat badannya adalah bukan sekadar pemakanan, bukan sekadar exercise, tapi kerana memiliki karakter yang ceria dan suka outgoing. Ya, Coach Zack memiliki keduanya. That's why he's the right person to talk about health. Okay. So mari nak tanya Coach Zack, macam mana sebelum kita masuk bab kesihatan, dan kita nak kaitkan macam mana Coach Zack belajar bahasa dulu? Satu, saya secara natural saya suka bahasa. Jadi saya belajar bahasa ni secara, satu, jangan malu. Kita bahasa ni ada dia punya rhythm dah tau. Tiap-tiap bahasa dia ada bahasa Tamil cara lain, bahasa Siam cara lain. Jadi saya boleh cakap Siam, Tamil, cakap sedikit bahasa Iban, Inggeris, dan keseri bahasa Arab. Dan campur-campur lah. Jadi saya ke Mekah, saya terus cakap Arab dia. Tapi lama-lama orang faham. Maknanya minat bahasa itu ada. Dan bahasa saya pergi sekolah, saya masuk remove kelas tahun 60 di Star Ipoh. Itu cikgu di situ, dia tibai. Tak belajar, dia tibai. Tibai pukul. Itu jam dia tak kira. Jadi mak bapak dulu, dia hantar anak akan jumpa guru, dia kata, tuan guru, cikgu, buatlah apa saja, jangan bagi patah kaki tangan cukup. Maknanya tibai boleh. Sekarang kalau tibai tak boleh lah. Ikut kes lah, mak bapak marah. Jadi satu, kemudian di sekolah, di Star ni, saya ni satu benda yang unik yang saya alami, iaitu cikgu-cikgu di situ, Melayu, Cina, India, terutama cikgu Cina ni, dia dedicate dia punya life untuk train orang kampung ni sampai pencen. Bila orang nak naik pangkat, nak transfer, dia tak nak. Kain nak mati tak Star, dia kata. Allah. Jadi dia rasa, jadi saya nampak ni ada unsung heroes lah. Dia orang ni dah dedicate untuk membantu anak-anak Melayu sampai berjaya. Sekarang macam-macam budak Star ni rata-rata dah lah. Jadi pertolongan cikgu yang boleh motivate kita belajar, bukan setakat mengajar. Itu saya mention tadi. Coach Ray ni adalah motivator English. Kalau kita ada motivator math, kita motivate sebab orang suka. Setakat mengaji ni, setakat transfer information, tak penting. Macam saya belajar Inggeris. Lepas saya tahu Inggeris, kemudian saya nak kerja dekat estate, keluar pada diploma dulu, pergi estate dulu. Di sana, tahun 70-an, you kena bercakap Tamil. Sebab apa? Pekerja mai daripada India, dia tak tahu perkataan, so kita belajar Tamil. India daripada India. So belajar Tamil, lepas 6 bulan, dia test lah. Dia test, kalau kita fail, tak naik pangkat lah. Masuk kelas Tamil? Tak cakap bahasa Padang ni. Okay. Ada macam bahasa Tamil ni, lain tau. Macam kata lah, jam sekarang 2:30. Dia kata, Ipozul Manugal Rendaramani. Sekarang, jam 2:30. Tapi kalau bahasa cakap, Yepon Rendaramani. Yepon. Dia tahu Ipozul Manugal. Tak ada. Dia bahasa dia tu. Okay. Dan dia cakap, dia ada golek-golek dia. Macam Thailand begitu juga. Dia ada rhythm. Umpamanya Thailand, ada satu perkataan, 4 perkataan bunyi sama. Okey? Ni pasal fonetik lah. Kai. Who sell chicken egg? Bunyi serupa tapi dia punya tekanan tu lain. Oh, macam bahasa Mandarin lah. Yang atas mendatar menurun. Okay. Very interesting. Tapi kan saya cakap, saya tak kira salah tak betul. Saya santam dia. Dia bila kita buat begitu, kita mudah belajar. Jadi maknanya nak belajar ni tak boleh malu. Tak boleh malu sebab kita belajar, kita orang baru. Memang buat salah. Belajar agama macam dekat Amerika. Dia masuk masjid. Dia belum Islam. Dia nak dia sembahyang juga. Jadi kita sini tak boleh, sana you want to pray, come and join us. Ikut. Ni dia like it. Yang lainnya buat, jangan takut salah. Orang Melayu ni takut apa orang kata. So kalau sekolah, saya mengajar kat universiti 20 tahun lebih. Saya dah habis lecture satu, saya keluar. Sebab apa? Student tak akan tanya. Saya dah ini question, senyap. Jadi sampai keluar, sebab kita tak mau bertanya. Takut orang kata, tanya, apa tanya soalan bodoh, suka-suka perli kawan. Jadi bahasa, macam saya tengok juga aku ajar orang ni, just do it. Macam Nike kata, just do it. Jadi itulah maknanya. Jadi bila kita belajar ni macam kesihatan. Saya belajar dalam bidang forestry. Balik mengajar ke universiti, bidang forestry, wildlife. Kemudian saya buat projek pemulihan tanah terbiar dalam
padi, bukan forestry. Okey. Jadi tanah direct seeding tu, dan saya dan kawan saya masuk dengan bantuan Perdana Menteri itu Tun jadi Perdana Menteri lah tahun 80-an, buat padi. Orang kata, you are forester, why come you go and advise tell Prime Minister buat padi? Saya kata, if you want to learn, you can learn anything. It's a free world. Yeah. So maknanya, then habis tu, saya suka tentang kesihatan. Saya belajar kesihatan. Saya belajar sampai satu hari saya kata, I think I better share what I learned lah. Yes. Itu yang ada Facebook Coach Jack ni. Maknanya saya suka share knowledge. Itu. Jadi maknanya kalau tak suka share, tak cerita, susah nak belajar bahasa. Yes. Selamat datang kepada follower Coach Zack di page ini. Sekarang bersama saya, tiba-tiba saya dah mengambil alih sesi studio kali ini. Sebenarnya kami ingin berkongsi macam mana nak mengaitkan antara bahasa dan sihat. Orang-orang yang sihat ini adalah orang-orang yang pandai berkomunikasi. Coach Zack, betul tak? Betul, ya. Komunikasi penting untuk menjadikan seseorang itu sihat. Sebab sihat, jasad tidak akan kekal lama tanpa sihat rohani dan sihat emosi. Betul Coach Zack? Ya, sikap sehat maksudnya. Ya, jadi kemahiran berbahasa itu membantu orang berkomunikasi dengan baik. Dan hari ini dengan buku bunyi ini, kami nak mengajak kepada para follower untuk sama-sama kita menambah ilmu untuk membaca. Dan antara salah satu sumber ilmu yang sangat baik seperti yang Coach Zack cakap awal tadi adalah menerusi Google. Banyak maklumat, tak putus-putus, setiap hari ada saja benda baru yang kita dapat. Jadi kuncinya untuk mahir bahasa Inggeris. Dan untuk mahir bahasa Inggeris, kita kena faham bahasa Inggeris, dan untuk faham kita kena boleh membunyikan perkataan itu terlebih dahulu. Sebab itulah kami keluarkan sebuah buku kompilasi perkataan-perkataan dalam bahasa Inggeris yang berubah bunyinya. Contoh antara pengalaman kami mengajar bahasa Inggeris, apabila pelajar kami dewasa terutamanya, bila dia nampak perkataan but, tetapi kan, but. Jadi bila dia nampak but, dia jumpa perkataan yang ada but, semua dia sebut but. Sebab but dia berubah bunyi bila ada cer di belakang. Tukang penjual daging dia tak bunyi butcher, dia bunyi butcher. Lepas tu debut dia sebut debut. Sepatutnya sebut debut. Jadi di sini but ada 3 bunyi. Satu but, satu but, satu bu. Macam mana jadi macam tu? Bahasa Melayu straightforward. Kat mana pergi pun camca lah camca kan. Jadi itu kami mengumpulkan perkataan-perkataan untuk bahagian pertama ni ada 200 dan ada bahagian kedua, bahagian ketiga nanti dia ada beberapa kompilasi. Dan apabila seorang itu dah baca, dia dah lihat pattern bunyi yang boleh berubah ini, dia akan rasa macam insya-Allah dia boleh mahir bahasa Inggeris. Sebab dia tak banyak sangat sebenarnya. Sebab nak mahir bahasa Inggeris tu, bahasa yang kita gunakan seharian untuk membaca, dia tidaklah sampai berjuta-juta. Dia ada perkataan tu diulang-ulang sebenarnya. Saya tengok satu tau. Q. Ya. Q, huruf Q. Betul. QUE. Kalau orang Melayu, QUE. Q. Ya, interesting. Macam knife, ke knife. Knife. K tak bunyi kan? Okey. Ya. Itu dari segi ejaannya itu dalam kategori silent letters. Okay. Dan dia ada banyak kategori bahasa Inggeris ni. Dan yang seronoknya belajar sebab kita sebenarnya nak mengajak untuk para penonton yang melihat macam mana kita nak menyihatkan badan kita dengan berkomunikasi sama manusia. Okey, kita nak bertanya Coach Zack macam mana pengalaman beliau. Sebelum tu, Coach Riz, ini asas sekolah Arab. Ada things lah. You love something, you can change. Yes. Okay. Bagaimana tadi? Okey, macam mana kita nak menjadikan kita ni ada, kalau dalam bahasa Inggeris istilah yang saya pernah dengar adalah mungkin je ne sais quoi, orang yang amiable, orang yang pergi ke satu tempat semuanya orang tak kenal, selepas 5 minit kenal semua orang. Coach Zack ada that kind of character yang boleh senang nak berkawan. Saya sendiri secara personal saya reserve sikit, saya lambat sikit nak blend in dengan orang ramai. Tapi Coach Zack sangat mudah. Jadi saya lihat di situ kemahiran berbahasa, bukan dengan satu bahasa. Mungkin dengan kemahiran untuk berkomunikasi. Jadi Coach Zack, apa yang ada di dalam apa mindset dalam minda Coach Zack bila pergi berjumpa orang tak kenal? Okay, that's good question. Dia macam ni tau. Nombor satu, saya tak prejudge orang. Bila tengok seorang tu kan, dia ni bos kah, kuli kah, apa kah? Dia ni pandai kah tak pandai? Saya kata, dia manusia biasa. So saya pergi tu dengan tak ada apa-apa asas untuk buat judgement. Jadi, dan saya juga tak kira diri saya siapa saya. Saya ini sama ada dengan tukang sapu sampah, dengan ustaz, dengan tuan guru, dengan menteri, dengan siapa. Saya normal juga.
Dia tak ada macam, dia ni siapa? Bagi saya, dia all the same. Dan saya juga begitu. Jadi, satu, mudah menyerap, mudah bersembang. Saya pergi ke Kelantan. Kat satu masjid, kat masjid Tok Kenali. Di KV. KV. Saya pergi tu nak pergi sembahyang maghrib. Kemudian saya datang satu, dan imam datang. Coach. Baik, satu kejut. Dia ada follow saya tu. Habis kata, coach boleh tak lepas maghrib cakap? Masa tak boleh Saya pergi tak niat nak cakap malam. Ni masa nak cakap tu, saya tahu orang tua itu. Orang tua duduk kona sana tu, kona sini, kona satu tau. Dia cakap orang Kelantan, orang tua. Nak cakap pasal kesihatan. Dan saya tak prepare. Okay. So saya break the ice tu, saya cerita benda yang agak dia orang suka. Anything yang agak orang tua-tua suka kan. Jadi slowly kan dia orang datang semua duduk depan saya. Maknanya kita attract orang datang dulu. Bagi kita ni accessible kepada dia orang accessible kepada kita. Maknanya we are together, same language. Jadi bila buat lagu tu, orang rasa senang nak cakap. Dia pun tak rasa macam kekok. Dia ni nanti cakap tak elok, dia kata apa pula. Jadi maknanya I think make things easy lah. Bagi saya tak suka membuat benda jadi complicated. Kalau ada problem, okey, boleh solve, tak apa, tak besar. Alhamdulillah, dah Allah begini, terima saya lah. But I usaha, dalam terima usaha memperbaiki. Saya tak mudah give up. Saya tak nak benda ni susah. Saya buat saya. Buat dengan mempelajari benda tu. Dia macam ni tau. Sekarang Coach ada one benda yang interesting, Coach. On kesihatan lah kata. Then, you make knowledge ni, you cerita kepada 3 orang at 3 different point. Same thing. You dapat respon, dia orang cerita, different thing tau. You ada 4 knowledge baru. 3 knowledge baru campak you punya. You ada 4 dah, asal model satu benda saja. Kemudian you share lagi. That's how I share help. So, whatever little we know, kita share. Kita tengok orang lain bagi, kita ambil, kita tambah lagi. Jangan takut tiru orang. Nothing is original in that sense. Kan? Ini saya tengok, China tunjuk macam nak exercise untuk blood circulation kan. So, saya ambil sama modify. Saya kata, ini saya ambil daripada seorang pakar China, saya nak share. Saya tak kata, ini saya punya idea. Jadi, kalau nombor satu, jangan klaim kita pandai. Jangan klaim idea kita. Kita there is knowledge from Allah Ta'ala. Dia hantar main melalui China, India, mengali. Just take it. That way, maknanya you must be cool and relax. Kalau Coach Zack pergi bercakap tentang health mungkin di luar Malaysia kepada orang berbangsa Inggeris, tentu tiada masalah, Coach Zack. No problem. No, sure, have no problem because he has the language, because the knowledge yang he required are all mostly in English kan? Yeah, because the skill to absorb the knowledge, and biasanya knowledge itu dia akan jadi lebih berkesan apabila digunakan. Masuk dan tak keluar, dia tidak akan berkesan. Okey, kenapa saya buat Facebook dalam bahasa Malaysia? Sebab saya tengok bila cakap pasal kesihatan ni, ada berjuta-juta motivators on health. So sekarang fokus pada orang Malay speaking people, tetapi saya bukan andaian dia orang tak faham Inggeris. Saya buat supaya ramai boleh follow the new information. Itu yang saya guna bahasa Melayu. Tetapi ramai kawan-kawan kita, Isaac, why don't you do have some in English? So insyaAllah saya akan buat jugalah. Every once in a while in English. Yes. So Coach Zack punya English berbau kalau orang di Kelantan berbau budu Englishnya. Ya, WhatsApp. Tapi Coach Zack punya English berbau saya pun tak tahu nak agak. So Coach Zack walaupun dulu pernah belajar berapa tahun di Amerika? Ada 5-6 tahun lah. 5-6 tahun ya. Kalau pergi bercakap bahasa Inggeris di kalangan sekumpulan orang berbangsa Inggeris di Amerika, Englishnya tetap berbunyi Kedah. Tapi kan mereka boleh enjoy dan mereka boleh faham. Kerana kita bertutur sebenarnya dalam teori bahasa, 65% adalah bahasa badan. Senyum kita, mata kita, gerak badan kita, bahasa pertuturan itu semakin kecil sahaja. Yang paling guna badan ni orang Negro. Saya belajar dekat Louisiana, banyak Pak hitam, black lah. So, Black Lives Matter. Dia cakap, hey man, what's wrong with man? Dengar. Biar how you man? Pretty good, not bad, can't complain. On and on, it's just the same. Dia ada rhythm, dia ada. Dia very humorous lah. Macam orang Kedah. Orang Kedah ni dia ada lawak sikit. So, pergi tengok, saya jadi kawan dengan dia orang. So, betul. Jadi,
akan orang faham kalau kita ada body language. Jangan fobia, jangan takut dengan bahasa inferior, jangan bahasa superior. Be cool. Yes. Dan insyaAllah okey. Ya, so kaitannya kembali dalam topik perbincangan hari ini adalah macam mana kita nak lihat macam mana bahasa dan sihat itu dapat digabung jalinkan. Apabila orang itu pandai dan suka berkomunikasi, suka bertemu orang, keluar, bergaul, dan itu sebenarnya salah satu faktor kesihatan selain daripada bahasanya. Betul. Satisfaction, kita boleh berkomunikasi dengan satu orang yang tak tahu bahasa kita tak tahu, tapi kita boleh juga nak buat. Itu very important. Ya, indeks kajian dunia menunjukkan negara-negara yang dia punya indeks bahagianya tinggi, penduduknya hidup lebih lama. Kalau negara yang orang banyak stres, banyak masalah, kadar jangka hidupnya lebih pendek. So kebahagiaan itu biasanya manusia ni bahagia itu datang daripada komunikasi sesama manusia. Selalu coach, orang yang stres ni orang yang introvert lah. Yes. Dia tak cakap banyak, dia tak express lah. Orang yang ekspresif, padahal dia kurang stres, dia willing to tell what you know, what you have, what you don't have to another person. Without meaning to show or to feel bad lah. Just cerita, say it out. Then you tend to be healthier. Yeah. Okay, Coach Zack, saya ada soalan yang saya selama ni saya fikir, saya jarang tanyalah siapa pun, tapi saya nak fikir orang yang seseorang itu bila dia ada satu idea, dia nak cakap dengan orang, dia nak sampaikan, dan katakan dia bercakap seseorang itu dalam bahasa dia sendiri, bahasa ibunda dengan orang yang memang bahasa yang sama. Kadang-kadang apa yang disampaikan itu ditolak, kan? Okay, sekarang ni apa seseorang itu belajar bahasa Inggeris, bahasa yang asing, dan dia nak sampaikan idea, dah lah bahasa tu bahasa asing, idea tu pun idea yang mungkin ditolak. Jadi kekecewaan peratusan untuk dia ditolak, bahasa dah asing, idea pun tak diterima, membuatkan seorang itu, mungkin saya nampak kenapa ramai orang di Malaysia, especially pelajar di sekolah dan universiti, menghadapi isu nak bertutur bahasa Inggeris, dia jadi macam tak berani. Kalau dalam kelas di sekolah, nak tanya soalan dalam BM pun kadang-kadang kawannya, cik, apatah lagi dalam bahasa Inggeris. Jadi macam mana Coach? Saya tengok tau, satu bangsa yang paling conscious orang Melayu tau. Because kita tahu bila ada didikan Inggeris dalam sejarah kita ada. Jadi kita tengok masa when I was growing up dulu, kita tengok orang yang pandai cakap Inggeris ni, dia ni orang something else lah. Yang tak, kami orang kampung, kami tahu apa. So makna we see English as a demarcation of class in society, or education level, or wealth and everything else. Jadi kan, bila begitu, orang tak banyak cakap. Hingga sekarang, kalau tapi di Indonesia, dia hentam saja. Di Thailand, dia hentam saja, dia belajar. So, pada tahun 70-an, orang Malaysia di antara yang terbaik dalam bahasa Inggeris. Tetapi oleh sebab kita terlalu fokus pada Malaysia, ni kita malu nak bercakap, takut salah, walau orang lain belajar macam dia belah lagi tu ya. So now generally orang Indonesia dengan Thailand, they have potential to be better English speakers than orang Malaysia. Maka dia tak conscious, nanti orang kata apa pula. Tambahkan di Indonesia pula, buku saya tengok, all buku dalam bahasa Inggeris ni dia terjemah dalam bahasa Indonesia. So knowledge is available kat sana dalam bahasa Indonesia, tidak di Malaysia. Di Malaysia ni kita population kecil, dan Dewan Bahasa tidak ada mungkin bajet begitu besar. So maka yang ada buku hanya buku ilmiah. Oleh sebab itu orang tak boleh berbahasa Inggeris. Ketika di Indonesia, dia buat satu buku boleh je sampai 1 juta naskah. So everybody want to make money writing books. So as much as dia nak buat sekarang YouTube follower ini, satu orang sampai 1 juta, 10 juta follower pada dia jadi multi-millionaire. Because population big, dia punya base. So itu ada memberi satu rangsangan untuk belajar bahasa. So kita ni hanya banyakkan buku kita ni keadaan ilmiah sahaja. So kalau macam course punya sistem belajar ni, saya tengok macam you all ajar budak nak book hotel. So buat practical, pakai telefon, tanya book hotel. Lepas dia dapat boleh book, dia kata, ya Allah, I can do it man. Never that, no. Tak ada masalah. Maknanya bagi dia mencuba, bila nampak dia boleh buat. Ya. Keberanian untuk cuba membunyikan pelbagai bunyi dalam bahasa, seperti Coach Zack yang suka jumpa orang India terus cakap Tamil. Jumpa orang Perancis pun boleh cakap Perancis. Orang Perancis pun tak faham bahasa Perancis. Walaupun tak ada meaning. Tapi bunyi lengkoknya macam Perancis. Dia cakap, dia tak apa.
Monsieur Zachary, your French is no meaning but it sounds good. Itu keberanian untuk membunyikan. Sebab Coach Zack, kami dahulu sejak 2 tahun awal tahun 2000 dulu pergi mengajar bahasa Inggeris di sebelah pantai timur, Sabah Sarawak. Kadang-kadang kami terdengar guru-guru menyatakan perasaan mereka malu, pelajar-pelajar mereka malu nak bertutur bahasa Inggeris apabila mereka berbunyi dialek tempatan mereka. Sebab dia rasa macam tak kena, tak betul. Sedangkan Coach Zack seseorang yang suka membunyikan pelbagai bahasa dan suka bermain dengan bunyi. Jadi macam mana yang nak bagi mereka timbul rasa bangga, suka bermain bunyi ni? Ya, actually basic asas dia malu takut orang gelak. Malu takut orang komen. Because kita, you buat apa pun, you cannot satisfy orang lah. You just bagi bahasa Inggeris, tambah bahasa Inggeris, belajar saja. Once kita pecah dia barrier lah. Tak boleh macam, how you today man, where you going, boleh cakap itu pun, okay already. Nak keluar mula tu, gitu. Mungkin expectation tinggi sangat. Expectation pada diri kita. Ya, betul. Dia rasa kalau nak pandai English tu, pandai macam Mak Saleh. Kita, orang Melayu ni, aku tunggu bila aku perfect baru aku buat. Mana boleh? You have to start. Dia benar dia evolution, dia sikit organic growth lah. So kalau kita terus nak cari pandai, tak aja pandai. So kita kena must not be afraid to make mistake. Nobody punish you, tak faham sangat. Ni kawan saya, dia tengok masalah kat Penang. Kita kan ambil gambar, kita ambil cash foto. So bila masalah main, dia kata, dia pegang cash me. Dia ambil kamera kan, what? Catch me. Dia pegang tangan. Yeah, no cash, photo. Oh, taking photo. Yeah, sorry, wrong talking. Okay, sebenarnya Coach Zack ni banyak cerita-cerita menarik tentang bahasa, dan sebenarnya dalam program-program English yang saya lakukan selama ni banyak modal yang saya dapat daripada Coach Zack. Boleh saya nak Coach Zack ceritakan sikit pengalaman bahasa-bahasa yang menarik? Saya kerja kat estate dulu. Kita after 6 bulan kita kena pass Tamil. So saya belajar, saya sonok, saya boleh belajar. So kawan saya, dia sama saya juga, dia malas. Tapi bila cerdik sikit lah. So bila nak pass Tamil ni, manager panggil, gardener datang, duduk, dia suruh cakap lah. So dia kata apa lah? Ali, ask him to come here. So the manager ujung, manager yang ke bawah. Good. Manager datang. Now, manager ask him to go there. Ni Ali, ask manager to go there. Dia pergi, dia bertanya, yang ke bawah. Betul. Itu teknik berbahasa yang dipanggil sebagai reverse understanding kan. Betul. Kalau kita nak cakap sesuatu, kita tak boleh guna that exact word, kita gunakan context situation tu. Macam satu pakcik di Mekah. Dia pergi Mekah, dia sesat jalan. Dia cakap Arab, so tunjuk jalan. Dia fikir, dia diam dah. Ihdinas siratal mustaqim. Arab tengok. Oh, tunjuk jalan lurus. Enak. Dia jaga, dia tunjuk. Lepas tu dia pun bagilah direction. Lepas tu direction dia bakshish. Dia minta duit. Bakshish. Fulus sadaqallahu nazim. Dia tak duit habis. Dia kan sadaqallah tu habis. Jadi itulah masa ni kena berani eksperimen, berani buat, jangan malu, enjoy. Kalau kita cuba cakap dan orang tak faham, kita kena pelbagaikan bahasa tu dan pelbagaikan gaya. Gaya macam orang buat sign language kan, tu extreme case of technicality lah. Tapi gaya orang faham. You buat apa pun you buat orang macam tunjuk lapar ke, hungry, kita learn. Okey, balik kepada topik perbincangan ni adalah sihat dalam berbahasa, ya. Sihat dalam berbahasa. Jadi Coach Zack, kita kembali balik kepada topik kepakaran Coach Zack, iaitu kesihatan badan, ya. Dan kesihatan badan Coach Zack selalu tekankan juga macam mana kaitannya dengan kesihatan spiritual, kesihatan emosi, dan Coach Zack dah lama tak bersiaran bersama follower. Apa pesan terbaru Coach Zack? Saya saya akan buat satu video mungkin dalam beberapa hari lagi tentang macam mana kita nak, sains telah membuktikan puasa
sangat bagus untuk kesihatan. Ni saya cakap beberapa kali lah. Tetapi puasa ni sekarang ni kita berpuasa secara Islam, puasa sunat, puasa wajib. Kita baru habis puasa Ramadan dan puasa 6. Tetapi dalam bidang sains yang sedang giat diamalkan ialah dia panggil intermittent fasting, iaitu dia panggil water fasting. Water fasting ni dia boleh minum air. Tak boleh makan, dia boleh minum air yang tak ada gula. Air kosong, teh kosong, kopi kosong, dia boleh minum. Tapi Islam dengan dry fasting. Dry fasting tanpa makan, tanpa minum adalah satu kaedah yang sangat potent, sangat terbaik untuk membina kesihatan. Jadi saya akan share dengan special video dengan rakan-rakan tentang bagaimana kita nak combine puasa sunat kita, macam puasa sunat Khamis, puasa 3, 4, 15 dengan intermittent fasting. Sebab kadang-kadang kita nak puasa lama, iaitu sampai 20 jam, 24 jam. Saya akan ajar kaedah tu lah. InsyaAllah. InsyaAllah. So, kita dah bersiaran lebih hampir setengah jam. Oh ya? Sudah macam setengah jam. So, insyaAllah kita akan bersiaran lagi. InsyaAllah next time bila ada rezeki. Tapi hari ini kongsian setakat ini semoga dia memberi manfaat kepada anda yang menonton. Dan insyaAllah share, like dan share page. Betul. Yes. Macam inilah versatility kita ni. Saya niat nak interview dia. And dia interview saya. So no problem. Sekarang, aku nak interview kau. Kenapa kau interview aku? Maknanya life is free. It's all about sharing ya. So apa yang kita ada dan kita passionate about it, kita pun sampaikan. Dan kemahiran berbahasa itu dia akan banyak membantu kita menyampaikan. Dan hari ini kita tidak dapat menolak. Faktanya adalah bahasa Inggeris itu sebagai satu bahasa ilmu. Sangat penting. Sangat penting ya. Jadi insyaAllah jika anda berminat untuk mendapatkan buku bunyi ini, boleh pergi ke website kami iaitu Berani Speaking. Beranispeaking.com. Sebab istilah tagline kami Berani Speaking. Berani speaking. Nak bagi orang-orang Melayu Malaysia ini berani speaking. Sebab saya yakin ramai orang di luar sana yang menonton pada ketika ini, mereka memiliki sesuatu yang luar biasa. Ya, tapi tak berani. Semua orang ada sesuatu. Ya. Kalau boleh ada keberanian itu, walaupun dengan bahasa sendiri pun, kalau tak boleh dengan bahasa sendiri, dengan bahasa Inggeris, kalau boleh terus ke bahasa Inggeris, dia akan jadi lebih kuat. Sebab kita perlu menyampaikan dalam hidup kita yang singkat ni, kalau kita ada, kita tak kongsi dengan orang, nanti kita akan dapat soal. Ini saya teringat satu benda lagi. Ya, lah. Saya kalau saya kat US dulu, kita belajar forestry, banyak field trip. Okay. Dalam beri naiklah kita punya orang Melayu ada 2 orang, 3 orang, yang lain orang putih dan foreigners. So dia pun dalam bas kawan saya duk cakap pasal orang mati. Dia dapat PhD tau. Dia cakap pasal macam mana kita buat layan kita proses orang mati nak turun tanam. Oh dia cakap ni dia pelak Kelantan lagi. In Malaysia when people die we wash, mop. And then last time we boko. What? We boko. Hey Zach, what is it man? Why boko? Rapping. Maksudnya dia buat juga. Dia boko. Jadi nampak orang agak lah. Sebab mesej itu penting. Betul tak? Dia mengutamakan mesej dan dia excited nak sampaikan. Bila tak sempat boleh, dia tunjuk gaya. Dan ya begitu. Jadi jangan risau, jangan bimbang. Bahasa itu kurniaan Tuhan. Dan Allah akan bantu kita menyampaikan bila kita betul-betul ikhlas ingin menyampaikan sesuatu. Dan insyaAllah semoga boleh membantu dengan buku bunyi ini. Dan terima kasih Coach Zain. Okey, terima kasih, thank you. InsyaAllah kita jumpa lagi. So, kita akan sambung dengan video juga tentang kesihatan saya akan buat. InsyaAllah. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Ya, sila lihat di komen untuk mendapatkan buku beranispeaking.com. Hai, Mr. Joe, Zafira, Cik Manan, Puan Nurliza Ishak. Sahabat Coach Zain tu. Okey, baik.